Okey, kita mula dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz yang bersama dengan kita pada malam ini dan juga kepada semua sahabat-sahabat yang hadir pada kuliah siri kedua kita, yang mana siri pertama telah kita jalankan pada Khamis lepas yang bertajuk Berdamai dengan Ujian dan juga Berjuang dengan Doa. Jadi hari ini adalah siri kedua, semana kita telah pun melalui siri yang pertama baru-baru ini dengan tak silap saya Ustaz dah kupas sampai 5 hakikat tentang ujian dalam kehidupan. Dan sebagaimana Ustaz kata, selagi kita hidup, selagi kita menyawa, selagi kita dalam kesulitan. Tapi insya-Allah, Allah yang memberikan kita kesulitan itu jugalah Allah yang akan memberikan kita solusi. Itulah ingat-ingat saya ayat daripada Ustaz. Jadi dengan saya mengalu dekat sahabat-sahabat lain yang baru pertama kali datang dalam kumpulan kita, insya-Allah kita setiap bulan akan adakan kuliah bulanan percuma. Dan juga pada siri pertama kita telah upload dalam kita punya YouTube Mihrab Circle 4am. Untuk yang tak dapat hadir atau nak mengulang kaji, boleh ke YouTube lah Mihrab Circle 4am. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kita kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yusof Arba'in yang merupakan pengasas Akademik Malaysia dan juga pendakwah bebas. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik pertunjuk adalah pertunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini Isnin, malam Selasa, kita meneruskan siri yang kedua perbincangan kita tentang bagaimanakah kita ingin meredakan hati kita, apa pemikiran kita tentang apa jua yang Allah Ta'ala telah datangkan pada kita, pada hidup kita, sama ada pada musibah, sama ada pada sama ada pada masalah dan sebagainya. Maka moga-moga kita sudah pun dapat berdamai dengan apa yang telah Allah datangkan. Seterusnya yang paling penting, kita nak bawa kita kepada cinta kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan semua ada nota kan? Saya dia bagikan nota pada tuan-tuan puan. Okey. Nota ni penting sebab saya tidak akan membaca satu persatu ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW kerana terlalu banyak slide dia. Dan malam ni saya ada membuat beberapa lagi penambahan maklumat. Kalau ikut dalam nota yang saya beri pada siri 1, kita sampai kepada solusi 10, iaitu berdoa kepada Allah. Tapi malam ni kita tambah lagi 3, kita akan jadi 13 solusi insya-Allah. Jadi dekat mana penambahan tu saya akan sebutkan sebentar lagi. Okey, slide yang saya paparkan ni nampak ke? Nampak ke? Nampak Ustaz. Okey, saya besarkan sekejap. Okey. Alhamdulillah, pada hari Khamis Jumaat yang lalu, kita telah melalui bahagian yang pertama, iaitu kita membincangkan apa itu masalah, apa itu musibah, apa itu sakit dan sebagainya. Bahagian pertama ini penting kerana ia dapat mengubah cara kita berfikir. Cara kita berfikir itu akan membawa kita kepada sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak akan boleh berdamai dengan ujian. Kita tak akan boleh berdamai dengan takdir.
kita takkan boleh menerima takdir dengan hati yang terbuka, melainkan kita kena bersangka baik dengan apa saja yang telah dijalankan oleh Allah, yang telah diaturkan oleh Allah Azza wa Jalla. So ini adalah bahagian pertama. Okey, bahagian pertama ini terdiri, kalau tengok dekat nota tu, saya buka slide yang kecil-kecil dulu ya, nampak kan? Okey, kalau ikut pada nota tu kita ada lebih kurang ada 6, ada 7 ada 7 hakikat yang kita sama-sama malam ini untuk kita perkukuhkan lagi. Walaupun apa yang saya sampaikan pada malam ini, kalau ada yang berulang, yang tuan-tuan pernah dengar sebelum ini, tuan-tuan pernah pelajari sebelum ini, anggaplah ia sebagai pengukuhan. Okey, yang lalu kita telah sebut, saya ulang sedikit sahaja, ya. Okey, yang pertama kita tahu bahawa Allah menjadikan kita manusia memang untuk menempuh kepayahan. Tidak ada yang lalu dalam hidup ini tanpa kepayahan. Okey. Kemudian kita telah menyebutkan perkara yang kedua, hakikat yang kedua, hidup ini Allah jadikan kita lahir daripada ibu kita, ya, adalah sebagai ujian. Hidup ini adalah satu ujian, adalah medan ujian, tempat ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Okey. Kemudian kita telah pelajari juga bahawa hakikat yang berikutnya, yang ketiga, kita kena ingat bahawa dalam hidup kita ini, tujuan utama kita tujuan kita yang kita nak cari sebenarnya adalah macam mana nak mengabdikan diri kita kepada Allah. Macam mana kita nak buat yang terbaik, menjadi hamba yang terbaik. Kenapa nak jadi hamba yang terbaik? Kerana ujian yang Allah beri dalam hidup kita itu sebenarnya adalah sebagai salah satu cara kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kerja kita ni sebenarnya terima apa saja yang Allah datangkan. Sama ada bentuk kewajipan kita buat, sama ada bentuk larangan kita usaha tinggal, sama ada dalam bentuk-bentuk yang kita tak suka, macam musibah, kesakitan, hati yang runsing, kesulitan, kita terima sebab kita ni adalah abdun, kita adalah hamba kepada Allah. Kerja kita adalah buat apa yang Allah suka, ya, buat apa yang Allah cinta. Okey, kemudian kita telah belajar pada hakikat yang keempat, apa saja yang berlaku dalam hidup kita ini, perjalanan alam, sekalian alam ini semuanya adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Ini adalah sudah takdir Allah. So kita tersebut pelbagai ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan hakikat yang keempat. Okey, kemudian hakikat yang kelima adalah kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala yang kita belajar kan, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang sangat pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang sangat maha hikmah. Tuhan takkan buat sesuatu apa saja yang Allah tetapkan, apa saja yang Allah jalankan, melainkan ia pasti mengandungi kebaikan. Kebaikan tu bukan kebaikan yang sikit, tapi kebaikan yang banyak. Antara kebaikan yang Allah nak bagi kepada kita, kita tersebut dua, antaranya adalah untuk penghapusan dosa, nak naik darjat kita, Allah nak suruh kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuk kepada yang keenam. Yang keenam, permulaan kita pada malam ni. Okey, yang keenam ni, kita kena sering kali ingat bahawasanya Allah Ta'ala ni maha mengetahui, ya, ma'al halim, maha penyantun. Allah ni adalah Tuhan yang ma'al latif, ya, maha lemah lembut. Allah Ta'ala ni, maka apabila Allah datangkan kepada kita kesulitan, Allah bagi kita pelbagai mihna, tribulasi, togaan, macam-macam kita lalui. Kadang-kadang air mata ni dah kadang-kadang dah tak keluar air mata dah. Kan? Sebab dah habis dah. Kan? Maka kita kena ingat apa yang Allah bagi kepada kita ni sebenarnya ia bersesuaian dengan kemampuan kita. Sebenarnya ia sangat selari dengan iman kita.
So kita kena pujuk hati kita. So kita akan kata apa? Aku boleh buat ni, aku boleh tempuh ni, kan? Aku boleh buat ni. Allah takkan beri kepada aku sesuatu yang aku takkan mampu. Kan? Orang lain boleh buat, takkan aku tak boleh buat. So pujuk hati kita. Okey, perkara yang keenam ini kita berdasarkan ayat 286 dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini sangat popular dan ayat ni kalau boleh dibaca setiap malam, ayat 285 dan 286. So dalam ayat 286 ini, muka surat 49 dan surah Al-Baqarah, kita nak ambil potongan ayat yang Allah mengatakan, la a'udzubillahi minasyaitanirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Seulang ayat ni kan. Kalau kita rasa nampak macam gelap dunia kita ni kan, macam dia tak ada jalan dah. Betul tak? Tak ada siapa nak faham kita dah. Betul tak? Tak ada siapa nak bantu kita ni. Tak ada siapa faham kita. Kan? Dah habis usaha dah kita. Kan? Jumpa orang ni dah panjat sini, pergi sana. Tapi kita kena ingat. Pujuk hati kita. Oh, rupanya Allah bagi tahu aku mampu lalui dia. Allah akan bagi apa yang kita terdaya untuk kita lalui. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, saya nukilkan ya satu mutiara kata daripada baginda Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW pernah menjawab persoalan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Waqqas dia tanya ayun nasi asyaddu bala'an. Dia kata siapa manusia ni, dalam ramai-ramai manusia ni siapa yang paling berat dia menerima balaan, dia menerima ujian. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, iaitu para nabi. Kemudian bawah sikit Nabi kata summa amthalu fal amthal. Nabi kata lagi bawah darjatnya daripada para nabi, maka ujiannya makin ringan, makin ringan. Maknanya yang kita hadapi ni sebenarnya adalah yang ringan berbanding apa yang para nabi hadapi. Kenapa Allah buat formula macam tu? Maksudnya kalau manusia tu paling mulia, macam para nabi tu, tingkatan ujian dia sangat tinggi. Okey, kenapa? Nabi bagi jawapan dalam hadis tu. Nabi kata, maka akan diuji seseorang itu hasabi dinihi, mengikut tahap pegangan agamanya. Okey, jika tahap pegangan agamanya kuat, ishtadda bala'u, maka beratlah ujian dia. Wa in kana fi dinihi riqqatun, Nabi kata kalau pegangan agamanya lemah, maka dia diuji mengikut kadar pegangan agamanya. Riwayat Tirmizi. Okey, apa yang kita dapat keluarkan petunjuk daripada hadis ni? Maksud dia, apabila Allah bagi kita musibah, Allah bagi kita kepayahan, Allah bagi kita penyakit, kan sama ada pada harta, pada diri, pada ahli keluarga dan sebagainya, sebenarnya itulah tahap ukuran iman. Jadi cara kita pujuk hati tu, pujuk hati kita kata, oh Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada aku, oh inilah tahap iman aku. Jadi kalau ada orang lain kata apa? Kalau ada orang lain kata, beratnya dugaan kau ni kan. Mari kita pujuk hati kita. Sebenarnya itulah tahap pegangan agama kita, pegangan iman kita. Jadi kita kan semua bekerja nak jadi orang yang beriman, betul tak? Kita semua nak kejar, nak duduk dengan Nabi, nak duduk dengan para siddiqin, nak duduk dengan orang yang salihin. Jadi petunjuk dia adalah dengan seberat mana Allah memberikan ujian di dalam hidup. Jadi kita bimbang juga ni. Kan kalau nampak ujian kita nampak macam, kan, kalau maksudnya kalau kita sakit tu sakit yang biasa-biasa ni, adakah iman aku ini sedikit? Sebab ikut hadis ni Allah uji macam tu. Jadi kita pujuk hati kita. Sebab mungkin orang nampak, mungkin sebelum ini kita tengok orang mungkin kita nampak pada dosa kita. Itu kita kena mengakui lah. Tapi dari sudut pandang lain,
Allah ukur dari sudut iman kita. Jadi moga-moga siapa yang melalui kesukaran hidup, banyak cubaan dia, maka bergembiralah bahawa itulah sebenarnya tahap kedekatan kita dengan Allah, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Itu adalah hakikat yang keenam. Okay. Moga-moga boleh faham. Okay. Hakikat yang ketujuh yang kita kena faham bahawasanya jangan putus asa. Okay. Jangan nampak dunia ni gelap. Jangan cuba-cuba nak buat sesuatu yang di luar daripada apa yang Allah tidak suka. Kerana hakikat yang ketujuh ini pasti Allah memberikan jalan keluar. Allah yang mendatangkan masalah itu, yang mendatangkan ujian itu, dia akan beri jalan keluar. Sebab Allah nak tengok macam mana kita lalui dia. Tapi Allah Ta'ala ni dia tak zalim. Tuhan ni maha sayang, maha kasih. Tuan-tuan kena ingat Allah Ta'ala ni dia adalah murabbi kita. Tuhan ni dia adalah guru kita sebenarnya. Dia adalah pendidik kita sebenarnya. Kan sebab Allah ni dia adalah Rabbul Alamin. Jadi cara Allah nak didik kita jadi baik, Allah Ta'ala nak baiki keadaan diri kita, maka dia buat dengan musibah. Tapi Allah tak tinggalkan kita tanpa diberikan jalan nak keluar. Jadi hakikat yang ketujuh ini kita boleh rujuk ya pada surah yang sangat popular, iaitu surah Lapang Dada. Nampak? Surah itu pun tajuknya adalah surah Asy-Syarah ataupun surah Al-Insyirah, ayat yang alam nasyrah laka sadrak, surah yang lapang dada. Kalau tengok dekat ayat 5 dan 6, ketika mana Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat runsing. Runsing kenapa? Runsing malaikat tak datang. Kan macam-macam Nabi terfikir. Kita pun terfikir juga kadang-kadang kan. Terfikir apa yang kita dah buat ni. Kan semayang, dah semayang. Tak kacau orang. Betul tak? Kita buat apa? Kenapa Allah bagi aku masalah ni? Kenapa? Okey, jadi kepada Nabi. Tapi Allah memberikan berita gembira kepada Nabi. Ayat 5 dan 6 Allah kata apa? Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Tengok ya, maka sesungguhnya bersama, ma'a tu bersama, al-usri susah, yusran ada kesenangannya, ada kebaikannya. Okay. Allah ulang sekali lagi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama susah itu ada senangnya. Tengok, cuba tengok perkataan ma'a, bersama. Bersama tu maksudnya Tuhan hantar sekali. Bukan lepas susah baru ada solusinya, tak ada. Tuhan dah bagi siap-siap dah. Soalnya Tuhan bagi kita penyakit, tapi sebenarnya ubat tu dah ada dah sekali. Bukan macam kita nak kena buat research dulu kan. Contoh kita ada COVID dulu, betul tak kan? Nak kena buat research dulu apa, vaksin dia apa nak buat. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Kan bersama dengan yang susah tu ada kesenangan. Bersama yang sakit itu ada ubatnya. Bersama yang musibah itu ada nikmatnya. Tapi bukan sikit, banyak. Okey. Macam ni kita tahu banyak atau sikit, yang ini kita kena tadabbur lah. Kita kena tadabbur perbezaan antara penggunaan susah guna alif lam dengan senang guna tanwin. Yang ni kena belajar lebih dalam lah. Okey, kena tengok. Susah Allah guna alif lam. Senang Allah guna tanwin. Apa bezanya? Yang ini kena mendalami lah. Saya boleh katakan bahawa kalau Allah guna kata nama yang ada tanwin, ia merujuk kepada kata nama am. Kata nama yang umum. Tapi kalau dia ada alif lam, dia adalah kata nama yang khas.
Jadi kalau Allah sebut susah, ini kata nama khas, bermakna kalau sebut khas, dia mesti ada limitasi. Maknanya Tuhan nak kata susah ni sikit je, Tuhan kata. Tapi yang senang tu luas, banyak. Itu kepada perkataan yusran. Okay, ini berita baik buat kita semua. Apabila Allah bagi je kepada kita salah, ingat, ada dah jalan keluar tu. Bukan sekadar Allah bagi jalan keluar, ada banyak faedah akan dapat lepas tu. Okay, kita akan tengok ayat yang berikutnya. Kita tengok maklumat berikutnya. Sekejap, ada lagi tak? Okey, ini adalah hadis ya. Ini adalah hadis yang menguatkan apa yang kita bincangkan tadi tu. Kenapa susah menggunakan al, nak sebut susah tu pun payah, betul tak? Al-usri. Nak sebut huruf ain sin tu pun susah. Al-usri. Kalau yusran mudah je. Yusran. Tengok. Kata Nabi SAW, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Nabi ulang dia sebanyak 3 kali. Okey. Jadi bergembiralah ya. Jangan tak nampak jalan pula. Jangan berputus asa jangan rasa macam dah tak boleh pergi dah. Kan? Kadang-kadang ayat kita kata sampai dah tak mampu dah. Dah tak tahan dah. Tak, Allah beri lagi jalannya. Bukan satu, tapi 2 dan banyak lagi jalannya. Baik, apa jalan dia? Inilah yang kita akan masuk kepada bahagian yang kedua. Tapi sebelum tu saya nak tunjuk contoh. Saya nak menunjukkan contoh yang bersama tadi tu. Yang ma'am bersama tadi tu. Okay, kita ambil contoh penyakit lah. Penyakit. Okey, sebenarnya kalau kita baca dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, ma anzalallahu da'an illa anzalatahu shifaan. Allah tak turunkan mana-mana penyakit, melainkan pasti Allah menurunkan ubatnya. Tengok, Allah Ta'ala ni, dia boleh je tak nak bagi ubat. Sebab dia Tuhan. Betul tak? Kita dah belajar ni ujian hidup kan. Tapi Allah Ta'ala dia Maha Pengasih. Kalau bincang rahman Allah tak terucap kita rahmannya Allah itu. Okey. Hadis riwayat Bukhari. Lepas tu kita baca satu lagi hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jawapan. Kalau orang tanya, kenapa ada penyakit tak ada ubat lagi? Tengok Nabi jawab apa. Nabi kata likulli da'in dawa. Setiap penyakit tu ada ubatnya. Fa idza usiba dawa'u da', jika ubat itu tepat untuk suatu penyakit, baru'ah, penyakit itu akan sembuh biiznillah, dengan izin Allah. Maknanya, kalau ada penyakit yang belum lagi ada ubat, kemungkinan ubat yang dah ada tu belum selari dengan penyakitnya. Maknanya kita kena R&D lagi, research lagi, buat lagi, cari lagi. Ilmu Allah ni luas. Okay, hadis riwayat Muslim. Kemudian kita terus pergi kepada bahagian yang kedua. Okey, jelas ya? Bahagian yang kedua. Okey, habis dah tadi 7 hakikat. Moga-moga 7 hakikat ni dapat menguatkan cara kita berfikir. Ini penting ni, sebab cara fikir ni penting. Dan dia akan bawa masuk ke dalam jiwa kita. Nak buat dalam hati kita. Masuk 7 perkara tu. Tanam dia baik-baik. Bagi ingat tu. Sampai bila-bila. Okay. Jadi, kita masuk kepada bahagian kedua. Apakah solusinya? Okay. Apakah caranya? Nak cari solusi ni pun dah ibadah dah. Betul tak? Sebab kalau kita fikir solusi, kita mesti usaha. Kita mesti cari jalan. Cari jalan tu adalah ibadah. Dah jadi ibadah dah. Tengok. Dah dapat masalah tu ibadah. Dapat penyakit tu ibadah. Nak cari ubatnya pun jadi ibadah. Tengok Allah Ta'ala buat kita macam mana. Allah Ta'ala akan, kita belajar hadis sebelum ni kan, kalau orang ni, kalau manusia ni, kalau dia langsung tak ada darjat ke sisi Tuhan tu, tak ada kebaikan, Allah akan buat dia sampai dia ada kebaikan. Melalui apa? Melalui ujian musibah dia.
Kan, bijaksananya Allah Azza wa Jalla. Okey, mari kita bincangkan. Okey. Yang ini saya buat perubahan. Ini saya nak sebut. Saya ni, waktu saya tak nak baca nota lagi, saya baca, saya akan tambah. Okey, tapi tak apa. Ambil ni sebagai maklumat yang penting juga. Okey, kalau tengok dalam nota, saya letak nombor 1 sabar kan? Okey, sabar kan? Jadi, kita letakkan sabar nombor 2. Sabar letak nombor 2. Jadi, tuan-tuan kena sabarlah dengan saya. Saya sebagai maklumat baru kena catat tu. Okey, so nombor 1 ni sebenarnya sepatutnya lah. Walaupun saya ada sebut sedikit maklumat ni dekat hakikat tu, tapi saya kena keluarkan juga. Okey, solusi yang pertama, kita mesti kena al-istirja'. Al-istirja'. Istirja' ini maksudnya apa? Mengembalikan urusan ujian itu, musibah itu, masalah itu, penyakit itu, apa sajalah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu nombor 1. Itu di antara perkara yang paling utama. Okey, kita tahu maklumat tu dekat mana Allah suruh. Kalau kita baca suratul Baqarah kan, ayat 156, muka surat nombor 24, Allah dia menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dekat kalimah yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu Allah bagi tahu orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata ni, inilah kata-kata yang merujuk kepada al-istirja' tadi tu. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Maknanya kita kena letakkan ianya adalah daripada urusan Allah. Okey? Kita kata, soalan kita kata, ya Allah, aku ni engkau yang mempunya. Kan? Engkau adalah pemilik aku, ya Allah. Engkau pemilik kami, ya Allah. Engkau boleh buat sesuka hati engkau, ya Allah. Nanti kita kata, kami ni adalah kepunyaan Allah. Okey. Ayat ini, kita jadikan ia dalam doa ketika musibah lah. Okey, tuan-tuan. Kalau dapat musibah, dapat sesuatu kesulitan dan sebagainya, apa yang kita tak suka lah berlaku kepada kita, maka janganlah hanya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau boleh minta pahala. Apa minta pahala tu? Allahumma jurni fi musibati. Kalau tak ada bahasa Arab, bahasa Melayu je. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Tahu tak? Ingat tak kita belajar hakikat yang sebelum ini? Kan? Allah dah bagi pahala. Jadi minta pahala tu. Minta pahala pada Allah. Ya Allah, musibah ni kau timpa kepada aku, kau bagilah ganjaran ya Allah dalam aku menghadapi musibah ini. Yang berikutnya, mintalah wa akhlif li khairan minha. Mintalah ganti yang lebih baik. Kalau kita sakit, minta Allah ganti yang lebih baik. Bukan ganti sakit tu. Maksudnya, lebih baik ni sama ada Allah bagi dekat dunia, sama ada Allah bagi di akhirat. Kita tak tahu. Okay, minta pada Allah. Okay. Semua orang hafalkan doa ni. Jadi, ambil bahasa Melayu pun tak apa. Okay. Ya? Okay. Kemudian, kenapa solusi pertama ini penting? Kerana yang kita, maksudnya solusi ni, apabila kita tahu dari Allah, kita akan dapat ingat balik yang hakikat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi tu. Sebab betul, apabila kita kaitkan dengan Allah, kita tahu Allah ni, dia memiliki segala-galanya. Kan? Pada dia ada segala-galanya. Dia pemilik langit, dia pemilik bumi, dia adalah pemegang, dia adalah penentu takdir. Okey, sebab itu kita kena istirja kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, pernah dengar tak ucapan kalau? Sebab tu ni kena ubah ya. Kita Nabi larang. Yang ni maklumat tambahan yang saya letaklah. Okey, Nabi kata dalam hadis, apabila kamu ditimpa suatu musibah, jangan kau cakap kalau. Kalau tu maksudnya contoh kan. Contohnya kita kemalangan.
kita pula yang memandu. Sepatutnya kawan kita pandu, tapi hari tu kita ngada-ngada kita nak mandu. Tiba dengan panduan kita tu, aksiden, meninggal kawan kita. Contoh. Jadi kalau ada orang kata, kalau aku tak pandulah, tentu dia tak mati. Ini jangan. Ini pertama kita ini dilarang oleh Nabi. Tak boleh cakap kalau. Kalau ini merujuk kepada kepastian. Dia kata kalaulah aku tak kenal dia ni, tentu aku tak kena tipu. Faham tak? Kalaulah aku tak partner dengan dia ni, tentu aku tak rugi. Jangan cakap kalau. Nabi suruh tukar apa? Nabi kata, engkau kena tukar kepada perkataan, ambil yang dekat sini. Ambil dekat sini. Qaddarullahi wa ma sya'a fa'al. Ambil kat sini. Kalau tak nak tulis yang bahasa Arab, ambil je yang bahasa Melayu ni. Kita kata ini sudah kita kata itu sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki dalam takdirnya, dia pasti akan buat. Bukan sebab kita yang pandu, bukan sebab kita yang buat. Betul tak? Tak semestinya orang tu mati kerana kita mandu. Mungkin dia bawa pun dia boleh mati, tak tahulah. Jadi jangan cakap kalau. Okey, kita kata nak buat macam mana, sudah takdir Allah. Allah ni kalau ditakdirkan, dia kehendaki, dia akan buat. Ni pujuk diri ni. Ada orang dia kerugian berjuta-juta, banyak. Saya ada kawan macam tu. Dalam ruqyah dia pun terlalu tekanan sangat. Jadi dia kata kalaulah saya tak tugaskan dia ni sebagai wakil saya, macam tu. Jangan. Kita kena sebut apa? Sudah takdir Allah. Nak buat macam mana? Kita kata. Kita pernah sebelum ni kita ada sebut juga kan. Nak buat macam mana? Sudah takdir Allah. Ia sudah tertulis. Dia sudah tersurat. Bolehlah macam tu. Betul lah. Okay, tapi jangan cakap kalau dekat sini larangan dekat sini kena baca ulasan. Tengok apa kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, dia kata kalau dekat sini adalah merujuk bagi mereka yang beriktiqad. Maksudnya mereka yang berpegang kepada yakin bahawa ucapan tersebut semata-mata seperti kalaulah dia tidak melakukan seperti itu, pasti dia tidak ditipu musibah. Maksudnya orang cakap kalau ni, dia seolah mengatakan kalau tu macam pasti. Faham tak? Tapi kalau macam ucapan kalau ni kalau berbentuk nak jadi macam orang tu, tak apa. Contoh kata, kalau aku kaya, aku nak buat sekian. Tu tak apa. Tapi kalau bentuk berlakunya musibah, kita kata, kalau aku tak makanlah ubat ni, kan tentu aku tak kena penyakit berjangkit. Contoh, ucapan kita tu nak menunjuk kepada pasti tindakan kita tu, iaitu yang Nabi larang. Sebab apa? Sebab kita akan membuka jalan kepada syaitan. Jalan kepada syaitan tu maksudnya apa? Kalau kita baca ulasan Qadiyat, mengatakan syaitan ni dia akan rosakkan akidah kita. Dia akan waswas letak dalam hati kita seolah-olah dia bertentangan dengan ketentuan Allah. Faham tak maksudnya? Dia nak kata yang buat kerja tu, yang jalankan musibah itu bukan Allah. Dia akan bagi kita ni nak menjauhkan Allah daripada sesuatu. Jangan macam tu. Okey, jelas tuan-puan untuk perkara yang pertama ni. Okey, moga-moga 7 hakikat tadi tu sebenarnya dia menguatkan juga tentang yang al-istirja tadi tu. Okey. Solusi yang kedua, barulah kita sabar. Sabar ni, saya tak perlu ulas panjang, tajuk dia boleh kupas panjang, sabar saja. Tapi kita semua orang tahu sabar ni, kita ambil kembali ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang kita dah baca sebelum ini, yang Allah mengatakan dekat hujung tu, wabashshirus sabirin, sampailah berita gembira kepada orang yang sabar.
Kita tahu Allah memang akan uji manusia. Dia Muslim ke, dia tak Muslim ke, memang Allah akan uji dengan ada perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa dan sebagainya. Maka itu perintah kepada menyuruh kita supaya bersabar. Okey, bersabar ni dari sudut bahasa, kita tengok tak gambar yang buku Mukjizat Sabar dalam Quran tu. Kalau boleh, beli buku ni. Okey, buku ni terjemahan daripada satu kitab Arab yang dikarang oleh almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia buat tajuk ni, dia buat tajuk ayat Quran pasal sabar je. Jadi kalau kita nak belajar tentang sabar dalam Quran, boleh guna buku ni. So dia kupas panjang lebar. Bagus kalau dibuat dalam sesi bedah kitab. Panjang bagus. Jadi dalam buku itu, almarhum Profesor Al-Qardawi kata, sabar tu disebut bahasa apa? Menahan dan mencegah. Menahan dan mencegah. Lepas tu kita sabar, tahan. Tahan apa? Tahan mulut, tahan hati, tahan tangan, tahan kaki, tahan perbuatan. Tahan dari apa? Tahan daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Tahan hati itu tahan daripada nak menyalahkan orang. Tahan hati itu macam tak nak sandarkan kepada Allah. Tak ada. Tahan dia. Okey. Mulut pula tahan daripada duk maki orang, menyalahkan orang. Kena itu daripada sabar. Tahan tangan ni maksudnya tahan apa? Tahan daripada melakukan perbuatan tak buruk. Contoh, contoh baru beli kereta, kan? Tiba-tiba orang langgar. Tapi kita duk siap maki orang tu, gaduh dengan orang tu, kan? Bagi pecah kaca main kita orang tu. Lepas tu baru kita kata apa? Sabarlah, sabar. Tak. Dia kena tahan hati. Hati ni mesti mengkaitkan, ini sudah takdir Allah ni berlaku ni. Kan baru beli pelanggar ni. Itu yang istirjak tadi tu. Lepas tu mulut jaga. Kan? Jangan sampai maki orang tu, kan. Hui, mata tak ada. Tak mana mata kau, kan. Contoh, mulut jangan buat sesuatu yang Allah bencilah. Begitu juga dengan anggota tubuhnya. Itulah sabar. Okey, jadi saya nak berpanjang pasal sabar ni. Cuma saya nak sebutkan sabar juga adalah lawan kepada mengeluh. Lawan kepada menyalahkan. Okey. Sabar ni, kenapa perlu sabar? Okey, sabar ini ia adalah dhiya'ud. Pegang. Sabar dia adalah dhiya'. Dia adalah sinaran. Dia bukan cahaya, dia cahaya tapi cahaya yang terang, cahaya yang panas. Itulah sabar. Itu dipanggil dhiya'. Sampai sini ada namanya dhiya'. Biasa orang bagi nama nur, kan? Nur, 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 nur. Ramai orang nama nur. Lepas ni mungkin boleh, kalau nak dapat cahaya yang lebih kuat, dhiya'. Pada itu kena makna apa? Namanya dhiya'un. Boleh laki perempuan pun boleh. Laki boleh, perempuan pun boleh dhiya'. Semoga anak itu dia sabar. Dia dah, supaya dia ni dah bagi cahaya, bukan cahaya sikit-sikit, cahaya yang besar. Okey, dhiya' ni sebenarnya kalau kita buka Al-Quran ya, memang ini ada dua ayat Muslim. Kalau kita buka Quran, sebenarnya dhiya' ini dipakai kepada matahari. Kalau bulan, Allah guna nur. Wal qamara nura. Tapi kalau matahari, kalau nak kata cahaya bulan, nur. Kalau cahaya matahari, dhiya'un. Okey. Quran guna tepat tu, Quran guna. Sebab dari sudut sains pun, bulan dia ada cahaya tak? Kita belajar dia tak ada cahaya. Dia ambil cahaya siapa? Dia ambil cahaya matahari. Jadi cahaya matahari punya kuat tu dipanggil dhiya'. Okey, sebab itu para ulama hadis mengatakan dhiya' adalah cahaya yang mengandungi panas dan boleh membakar seperti sinar matahari. Okey, mari kita fikir sedikit. Ambil kita renungkan, cuba kita fikir. Kenapa Nabi kata sabar itu umpama cahaya matahari? Dhiya'un. Kerana dengan cahaya dia sangat terang,
maka kegelapan, kesulitan, masalah menjadi terang. Betul tak? Kita ni kalau ada je ujian berat, kan ada je penyakit, ada apa, kita rasa macam dunia kita ni gelap. Kita rasa macam tak nampak jalan dah. Tapi kalau kita sabar tu dia akan, sebab dia cahaya matahari, dia akan buka jalan. Umpama makin terang, 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 terang. So yang gelap tu tak jadi gelap lah. Syarat dengan apa? Dengan sabar. Bijaksananya Allah, dan bagaimana Nabi menyebutkan tentang sabar itu adalah dhiyah. Apa ni, kita boleh buat hashtag lah. Sabar itu adalah sinaran matahari atau cahaya matahari. Okay. Kita pergi kepada yang ketiga. Okay, dah dapat dah. Mula-mula solusi pertama, kita mesti mengembalikan perkara itu kepada Allah. So dengan 7 hakikat yang kita belajar tu, kita akan jadi kuat. Sebab apabila kita kata pada Allah je, kita jadi kuat lah. Sebab Allah yang maha kuat. Allah yang maha luas, yang meluas pemberian dan sebagainya. Okay. Nombor 2 tadi, nak tak nak kita kena sabar. Sebab sabar tu satu ibadah dah. Ingat tak kita pernah bentang hadis sebelum ni? Nabi kata, ajaib sungguh orang beriman ni kan. Dia ni, semua urusan dia semua bagus. Dia dapat susah, dia sabar. Dia dapat senang, dia syukur. Sebab itu kalau dia sabar, Allah akan bagi umpama cahaya matahari dekat dia tu, kan, yang dia rasa complicated sangat tu, dia akan dapat daripada ingat masalah besar, dia akan lama kecil. Allah akan beri kepada dia dengan sabar tadi. Okay. Nombor 3. Nombor 3 ni dekat tuan-tuan, slide tuan-tuan, dia nombor apa? Dia nombor 4 kan? Tuan-tuan punya nombor 2 kan? Nombor 2 kan? Nombor 3. Okay. 3. 2. Tuan-tuan punya nota nombor 2 kan? Nombor 2, Ustaz. Okey. Yang ni saya, sebab kita letak tambah tadi, tuan-tuan jangan terkeliru ya. Yang ni saya tambah sabar dalam nota yang saya beri pada tuan perempuan adalah nombor 1, tapi saya kedepankan nombor 1 al-istirja yang ini. Jadi sabar tu akan jadi nombor 2. Lepas tu solusi 3 tu, solusi 2 tu dia akan jadi nombor 3 lah. Ikut saja slide saya buat ni. Okey. Nombor 3, cara nak solusi apa saja yang kita hadapi kesulitan ni, ini dia panggil teknik apa? Teknik imbau, kenang-kenangkan, ingat nikmat Allah yang banyak. Macam mana nak buat? Sekejap saya akan tunjukkan. Okey. Dapatkan dulu maklumat di mana fakta kata nikmat Tuhan ni banyak. Pegang tu, nikmat Tuhan ni banyak. Ayat yang kita biasa baca adalah dalam surah Ibrahim lah. Ni ayat 34, muka surat 260 tu. Selalu kita jumpa ayat ini, Allah kata apa? Allah kata, apa yang kau nak ni, sebahagian daripadanya Allah bagi. Allah kata, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Kan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah kata apa? Jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kau tak akan boleh menghitungnya. Maknanya dia kata apa? Banyak sangat nikmat Tuhan bagi. Okey. Nikmat dekat tubuh badan kita banyak tak? Siapa boleh tentu berapa nilai dia? Nikmat apa yang Allah bagi pada tubuh badan kita? Nikmat boleh bercakap ni, lidah saja ni, lidah ni ada berapa rasa? Tuan-tuan makan, bayangkan. Dengan lidah je boleh rasa macam-macam, betul tak? Siakap 3 rasa lah, 2 rasa lah, banyak rasa, betul tak? Lidah tu. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kita demam. Kan? Lidah tu selera tak nak makan. Allah bagi demam je. Semua makanan sedap jadi tawar, suka tak rasa, nampak tak? Okey. Tuan-tuan, kalaulah
ada 1 juta, kita nak bagi kepada siapa yang dia tukar dengan lidah dia. Siapa nak jual lidah dia? 1 juta. Okay, 1 bilion. Nak. Saya rasa tak ada orang walaupun duit 1 bilion yang selama ni hidup, duk cari, duk kumpul macam mana. Tak dapat juga jadi jutawan. Jenuh nak jadi jutawan. Betul tak? Sampai ketua kita nak jadi jutawan senyap. Tak dapat juga. Kan? Tapi kalau kita tukar, ada orang jutawan, dia nak bagi tuan-tuan, dia nak beli tuan-tuan punya lidah. Okey, dia kata package lah. Bak sini 2 biji mata tu, 2 biji mata tu bak sini. Kita tukar dengan 1 biji mata, 1 juta, 2 biji mata, 2 juta. Siapa nak? Tak nak kan? Okey lah, kita bagi lagi lah. Kita bagi lagi lah. Okey, boleh tak potong hidung tu? Hidung tu jual, kita up 5 juta. Maknanya, pada tubuh badan kita ni, saya rasa tak terkira berapa. Saya rasa lebih trilion. Tapi kita tak sedar kan? Tak sedar kita ni. Kan? Okey. Daripada mata, kaki, tangan, hati, lidah. Kan? Semua tu, selama ni, kita hidup di muka bumi guna siapa punya? Allah punya, betul tak? Kan? Ada tak Allah Ta'ala cas kat kita? Ada tak Allah ambil kira? Okey. 40 tahun kau hidup guna telinga Allah, guna mulut Allah, guna otak Allah, guna kaki Allah bagi, guna semua Allah bagi tu, Allah tak cas pun sikit. So nikmat Tuhan ni tak terkira banyaknya. Tetapi Allah bagi sikit je, susah tu kejap je. Kita punya merungut. Kan ada orang ni dia kata, habis duit simpanan aku, pencin. Daripada muda kerja siang malam, part time, beratus-ratus ribu simpan, dah tua-tua ni, keluarkan semua duit simpanan semata-mata nak ubat diri yang sakit ni. Kadang-kadang ada orang fikir macam tu, betul tak? Ada orang fikir macam tu. Dia boleh berkira dengan Allah 100,000, 200,000 nak ubat penyakit dia. Sedangkan selama ni Allah bagi dia nikmat tu lebih daripada 200,000, 300,000 yang dia duk bising tu pada Allah Azza wa Jalla, dia duk merungut pada Allah tu. Jelas tak maksudnya? Maknanya dekat nikmat ni dia 2 cara. Nikmat ni 2 cara. Cara dia begini. Saya ada tambah sikit maklumat ni. Cara dia, yang kita tambahlah. Kita kenang balik nikmat yang lepas, kenang nikmat sekarang. Macam ni nikmat depan ni macam ni. Ini dipanggil teknik pandang ke belakang. Kita kadang-kadang dengarkan orang buat iklan kan, hidup ni kena pandang ke depan nak, jangan pandang ke belakang. Sebenarnya dalam teknik untuk lalui hidup ini, terutama musibah sebagainya, kita kena pandang ke belakang. Pandang ke belakang contoh macam ni lah. Okey. Allah takdirkan kita sakit. Betul tak? Sakit kita tu menyebabkan kita dah tak boleh nak berjalan dah. Tetap tak macam dulu. Kalau tidak macam dulu, ya Allah, kelas selalu tak datang sebab apa? Berjalan ni je. Eropah lah, Korea lah, Balkan lah. Mana saja tempat yang orang duk viral, dia pergi. Tapi satu ketika Allah tengok hamba dia ni lain macam dia ni kan. Kan dah mula lupa dah. Allah bagilah takdir. Kaki dia kenalah. Kakinya dah tak boleh berjalan macam dulu. Contoh dia lumpuh. Kan dia lumpuh. Macam mana dia nak pujuk hati dia? Jadi dia kena macam ni. Dia kena buat teknik macam ni. Aku lumpuh baru berapa hari, baru berapa tahun aku tak dapat jalan. Berapa lama tuan-tuan dapat berjalan, berapa lama tak dapat berjalan. Macam Allah bagi kita nikmat, macam Allah bagi kita kena PKP dulu tu lah, berungut rakyat. Tak?
Ngatur orang ni lah, ngatur orang ni, macam-macam kita kata pada pemerintah. Tapi sepatutnya kita kena kenang balik. Sebelum ni, sebelum PKP, kau pergi ke mana? Berapa lama kau bebas? Berapa lama kau bebas? Bebas tu sampai sebebasnya, betul tak? Tapi Allah Ta'ala sekat setahun. Kita dah mula macam merungut. Setahun tu lupa tau. Lupa yang 40 tahun, 50 tahun sebelum ni boleh pergi ke mana-mana. Tengok tak perangai kita. Jadi cara dia macam mana? Cara dia adalah apabila kita kena fikir balik. Selama ni berapa lama dah aku bergembira? Berapa lama dah aku bahagia? Berapa lama aku dapat bersama dengan anakku, kalau contohnya Allah uji dengan kehilangan orang tersayang, betul tak? Berapa lama aku dah sihat, kan? Berapa lama aku dah makan duit banyak Tuhan bagi pada Tuhan, tapi Tuhan tarik aku sikit rugi, aku dah merungut. Itu dipanggil nikmat lepas. Boleh faham ya? Nikmat lepas ni, ingat balik nikmat lepas sebelum ni, teknik dia sebenarnya ada dekat surah Duha. Allah ajar kepada Nabi SAW teknik tu. Kalau kita ingat teknik yang Allah minta kepada Nabi, kan? Ingat tak, ya Allah minta Nabi imbau kembali apa dia? Alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Itu teknik pandang ke belakang. Allah Ta'ala kata apa? Muhammad, kau nak tahu tak? Engkau baru terputus wahyu sekejap je, wahyu terputus. Kan? Sebenarnya Tuhan tak benci engkau. Tuhan tak tinggalkan engkau. Tuhan tak benci engkau. Jadi Tuhan pun ingatkan balik. Sebenarnya daripada engkau anak yatim dulu, siapa yang lindung kau? Ini dipanggil teknik imbau yang sebelum tu. Kan? Semasa engkau mencari-cari Islam tu apa? Siapa yang bagi hidayah kat engkau? Semasa engkau tidak kecukupan, siapa kayakan engkau? Boleh faham ya? Ingat balik nikmat sebelum ini. Jangan fikir terlalu berat apa yang sedang dihadapi sekarang. Jelas ya? Tuan-tuan kena imbau dengan nikmat yang sama lah. Contohnya sekarang, tuan-tuan menghadapi masalah. Masalah apa? Contohlah masalah apa? Masalah tak bahagia dah lah. Contoh. Ataupun masalah sakit lah pada mudah, kan? Masalah tak ada duit dah. Kan? Tetap kita kena ingat balik. Aku ni baru setahun, baru 2 tahun aku tak cukup duit, kan? Sempit hidup aku. Tapi selama ni berpuluh-puluh tahun aku, ya Allah, kalau makan tu, ya Allah, tak ingat dunia aku. Nampak tak? Ingat macam tu. Jelas ya? Moga-moga itulah teknik ingat nikmat Tuhan yang banyak. Okey. Sebab kalau kita ingat macam tu, kita akan ingat balik Tuhan yang sama yang bagi nikmat pada tu. Mana akan bawa kepada kita, kenapa kau merungut sekarang? Allah Ta'ala boleh tak dia merungut? Boleh tak Allah Ta'ala minta balik? Boleh tak Allah Ta'ala nak claim balik kita? Tapi Tuhan tak buat macam tu. Sebab tu kita kata yang paling pemaaf Allah, yang paling penyayang Allah, yang paling sabar Allah, yang paling apa? Allah. Tapi kita sebab kita tak kenal Allah, tak kenal diri, tak ada ilmu, sampai macam-macam dia cakap pada Allah, cari salah orang, baikkan. Okey, jangan. Okey, yang nikmat sekarang ni cara macam mana? Nikmat sekarang ni kita cuba bandingkan dengan nikmat lain yang masih ada. Contohnya macam ni. Nasib kita kata, Allah, aku ni diuji dengan kaki dipotong je. Betul tak? Tapi aku masih ada nikmat iman. Aku masih ada nikmat aku. Boleh menghidup. Aku boleh lagi menghirup udara Allah. Maksudnya, ambil nikmat sekarang, nikmat yang ada sekarang ni dibandingkan dengan apa yang Tuhan telah buat pada kita sekarang. Faham tak? Sebab, mana lebih teruk? Nikmat dia tak dapat hidayah? Nikmat agama dengan nikmat dunia, mana gitu? Itu kita kena bandingkan. Maknanya keterukan musibah, keterukan masalah kita itu sebenarnya ada benda lain yang Tuhan beri lagi pada kita. Jelas ya? Contoh macam inilah kalau kita kata
Ataupun nikmat sekarang ni kita cuba bandingkan dengan orang lain. Boleh juga bandingkan dengan orang. Contohnya macam ni. Aku ni satu kaki je Tuhan potong. Kan kena kerja manis lah contoh kan. Dah tak dapat berjalan. Betul, anak-anak pun tak nak buat pergi jalan dah. Nyusah kan dapat berjalan contoh kan. Tapi cuba kita kenang. Ada orang tu langsung dua kaki tak ada. Astaghfirullahalazim. Aku baru satu kaki tak ada. Ada orang tu dua kaki dah tak ada, langsung tak boleh bangun, terbaring dekat atas katil. Aku ni tahan lagi, boleh juga bergerak bangun, bolehlah tengok udara segar lagi kat luar tu. Ada orang terbaring, nak angkat badan pun tak boleh. Yang itu pun boleh gunakan untuk dengan nikmat kita dibandingkan dengan orang lain. Okey, jelas tuan puan, solusi yang kedua sudah bawa kita kepada rasa syukur kepada Tuhan. Ya. Okey. Jadi kita pergi kepada kita pergi kepada solusi yang keempat. Solusi yang keempat, kita kena baiki diri. Baiki diri dari sudut apa? Dalam bahasa yang lebih formal, dia panggil bertakwa kepada Allah. Dalam bahasa mudah kita adalah kita berusaha untuk jauhkan mana-mana perkataan, perbuatan kita, tingkah laku kita daripada Allah murka. Itu takwa. Takwa ni maksudnya kita kena usaha untuk jauh daripada Allah murka kita. Kita kena usaha untuk jauhkan kita daripada Allah masukkan kita dalam api neraka. Caranya macam mana? Buatlah apa yang Allah suruh, pasti Allah tak murka. Tinggalkan apa yang Allah larang, pasti Allah tak murka. Kalau nak bagi lagi takwa tu lagi hebat, buat yang apa Allah tak wajibkan pun sunat. Kan macam puasa sunat contohnya kan. Allah lagi suka. Tinggalkan yang makruh. Okey, untuk perkara yang keempat di solusi keempat ni, semua orang tahu ayat Quran dia dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3 muka surat 558. Ayat ni selalu orang panggil ayat 1000 dinar. Saya pun tak jelas 1000 dinar tu kenapa. Kenapa tak 5000 dinar? Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ayat ni tuan kata apa? Wa may yattaqillah. Dekat sini perkataan yattaqillah. Bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Kita ambil sampai ayat 2 je. Yaj'al lahu makhraja. Allah bagi jalan keluar. Nampak tak? Tuan kata baginya jalan keluar. Bagi jalan keluar. Sampai bertakwa kepada Allah, Allah bagi jalan keluar. Sebab tu kata para ulama macam Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud yang sahabat Nabi, dia kata apa? Sekejap mana padam dia tadi, ya Allah, pemadamnya hilang. Okey. Apa yang Ibnu Mas'ud kata apa dalam banyak-banyak ayat pasal solusi masalah jalan keluar ayat tadilah. Ayat nombor 2 tadi tu. Okey. Jelas tuan puan, rahimani wa rahimakumullah. Okey. Kita pergi yang kelima. Okey, ada banyak lagi ni, kita sampai 13 ni kita kena laju sikit. Okey, kita kena cuba habis juga. Okey. Solusi yang kelima, kena banyakkan solat. Terutama kena jaga solat fardu. Maksudnya apabila kita ni macam kita ni kata tak jumpa jalan lagi. Betul tak? Kita kata aku ni masih tak jumpa jalan. Masih tak selesai lagi masalah. Bahkan bertambah lagi bebanan. Kan? Maka apa yang kita perlu buat postmortem, kita tengok solat kita. Sebab solat tu di antara ciri orang bertakwa. Kan? Patutlah selama ni aku solat, lalas minit aku solat. Dah dekat-dekat nak asar dah, aku solat dulu, lepas tu terus masa aku asar, aku terus sembahyang asar. Kadang ada orang macam tu. Kan? Jaga solat. Lepas tu kalau boleh, kalau selama ni buat 5 waktu je, buat yang sunat. Kenapa? Allah sebut begini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Allah kata, wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan. Maksudnya, minta tolong dengan Allah dengan sabar. Tadi kita dah sebut, was-salati.
dan mengerjakan salat. Kita bayangkan, nak minta pertolongan, bantuan dari Allah dengan solat. Contohlah, kalau kita jadi yang berhormat kan, ada orang minta bantuan. Tuan yang mulia, boleh tak bagi bantuan? Kita kata, solat. Mesti orang kata, apa kena mengena solat dengan minta bantuan ni? Okay, kalau kita baca ayat ni, mungkin kita tak jumpa. Kan? Tambah lagi kalau kita ni jenis semayang yang memang tak ada khusyuk. Okey, nak dapat jawapannya, kenapa solat itu salah satu bantuan yang Allah akan beri? Kalau kita buka dalam hadis, rupa-rupanya salat ini adalah nur. Dia adalah cahaya. Dia adalah cahaya. Kenapa cahaya? Okey, dalam solat kita tahu kan solat ni sebab tu tentang ibadat yang package yang lengkap adalah solat sebenarnya. Sebab dalam solat adanya zikir, adanya baca Quran, adanya doa, ada selawat, ada tasbih, ada tahmid, ada syahadah. Betul tak? Itu salat. Sebab itu solat ni cahaya kerana dia membantu bagi kita tenang. Tetap. Apabila kita dapat cahaya ni, kan masalah ni gelap. Kita anggap musibah ni gelap. Apa apa sakit itu gelap. Kita rasa macam gelap dunia ni. Macam, tapi kalau kita solat, sebenarnya Allah bantu kita untuk terangkan, bantu pertama hati jiwa kita ni. Apabila dapat cahaya, seolah-olah cahaya tu bantu kepada dia untuk cetuskan solusi dia. So dia tidak rasa bergelap, dia tidak rasa kesorangan, dia takkan rasa benda tu payah. So kita perlukan cahaya. Sebab dalam masa yang sama, kena ada satu cahaya lagi sabar tu lah. Tapi untuk menenangkan hati, okay, untuk menguatkan hati adalah melalui jalan salat. Sebab kita akan bermunajat. Kita akan mengadu kepada Allah. Waktu kita tuan kita ni kalau solat, sebenarnya kita berhubung dengan Allah, tahu tak? Kita kalau dengan manusia kan, kita selalu telefon kan. 5 kali, contoh kita selalu telefon 5 kali. Kan? Hello, Assalamualaikum. Kau cakap dengan aku sekejap. Aku ada masalah ni. Kan? Betul tak? Kita cakap. Kau bantulah. Itu kita bercakap dengan orang. Kalau kita mengadu dengan orang, mungkin orang tu tahu kita 2-3 kali, dia dah block kita dah. Dan itulah kesilapan kita juga. Apa kesilapan kita? Kesilapan kita apabila kita ada sesuatu perkara kesulitan, kita pergi cari orang dulu. Kita cari orang. Sepatutnya kita pergi mencari Allah. Ngadu pada Allah. Luahkan pada Allah. Kita luah pada Allah. Bukan bentuk kita salahkan Allah. Tak. Ngadu pada dia. Cakap dengan dia. Cakap kepada Allah adalah minta bantuan kepada Allah. Sebenarnya pada solat tu, kita dah minta bantuan pada Allah. Sebenarnya kalau kita tak solat, Allah tahu dah apa masalah kita sebab dia yang datangkan. Tapi Tuhan nak tengok apa usaha dia ni. Jadi apabila kita sebenarnya, lepas tu kalau kita belajar ya, dalam solat kan baca Fatihah tu kan ada puji-pujian dah. Kalau siapa belajar Al-Fatihah ada pujian dah. Kan segala puji bagi Allah, kita puji Tuhan. Sebenarnya kita puji tu, kita nak minta pertolongan macam ni lah. Macam kita dengan manusia kan. Kalau kita nak minta sesuatu barang, kan kita puji dulu kan. Kita puji kat suami kita. Abang ni handsome, abang ni baik, abang ni gini-gini. Lepas tu kita kata, nak satu habit baru. Contoh kan. Allah Ta'ala ni, kalau kita puji dia, sebenarnya kita telah berdoa sebenarnya. Apatah lagi, doa yang khusus. Ngadu pada Tuhan. Tak pun nangis sampai solat. Ketika sujud tu, ngadu pada Tuhan. Minta pada Allah. Sebab nanti Allah akan bagi cahaya. Mula-mula, sebab apa kita ni, apabila dapat benda kita tak suka, benda yang suka, kita macam rasa macam tak ada harapan. Apa kita patut buat? Cepat-cepat ambil wuduk. Okay? Salat. Cakap dengan Allah. Allah ni dia tahu
Kita tak cakap apa pun dia tahu, tapi cara nak berhubung dengan Allah ni adalah melalui solat. Macam kita nak hubung dengan orang, kita ambil handphone lah. Ambil handphone, telefon, dial. Siapa aku nak cari ni? Siapa kawan baik aku ni? Siapa kakak aku ke, abang aku ke, mak aku ke, siapa? Contoh. Jadi kita dengan Allah ni, wuduk, solat. Kita berhubung dengan Tuhan. Okey. Namun ya, cari Allah terlebih dahulu. Bukan pergi mencari orang di sekeliling. Itu yang kita belajar dekat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami berjembah, hanya kepada engkau minta tolong. Hanya kepada engkau minta tolong. Tapi kita telah langgar. Kita telah langgar apa kita sebut tu. Hanya kepada Allah minta tolong, tak. Kita bukan hanya tu hilang. Jadi kita cepat-cepat kita cari. Bukan tak boleh minta tolong pada manusia, boleh. Minta pendapat, minta nasihat tu boleh. Tapi jangan cari manusia, cari Allah. Allah akan bagi kita cahaya tu. Dan saya nukilkan manusia yang dia rahsiakan. Dia tak suka nak mengadu kat siapa-siapa. Ini kita boleh jumpa dalam surah Yusuf ayat nombor 86. Muka surat 22-45. Agak-agak siapa manusia ni? Yang dia tak nak dia tak nak cerita masalah dia kepada orang lain. Dia tak nak cerita kat jiran dia. Dia simpan maklumat tu. Antara dia dengan Allah. Di mana dia mengadu pada Allah. Siapa agak-agak manusia tu? Dalam surah Yusuf ayat nombor 86 ni. Ini adalah Nabi Allah Yaqub. Ingat tak Nabi Allah Yaqub? Lepas macam-macam anak dia buat kat dia, dia cakap apa? Tengok ayat ini. Ingat ayat ni sampai bila-bila. Dia kata, qala innama ashku ba'thi wa hudni ila Allah. Tengok Nabi Yaqub kata apa? Aku hanya mengadu susah aku, sedih aku kepada Allah. Kita ni ya Allah, mengadu, merintih, luahkan pada Allah. Apa yang berlaku? Seperti mana Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam. Jangan cari, bukan tak boleh cari manusia, boleh. Tapi apabila kita cari manusia, kita sudah ada sedikit rasa manusia tu boleh tolong kita. Betul tak? Mesti tak lari punyalah. Betul tak? Walaupun kita yakin Allah je yang boleh tolong kita. Tapi apabila kita dah fikir manusia tu, sedikit sebanyak kita ada memikirkan bahawa orang tu boleh tolong kita. Lepas tu kita kadang tak dapat berkat. Apabila cari orang, kalau orang tu baik, alhamdulillah. Kalau orang tu tak baik, dia bagi nasihat yang salah. Kalau aku jadi engkau, aku dah lama dah. Betul tak? Kalau aku jadi engkau, aku takkan maafkan. Betul tak? Dia berlawanan dengan apa yang Allah katakan. Sebab sekeliling kita ni ramai yang toksik. Ramai yang orang fikir negatif. Betul tak? Cari Allah. Padu pada Tuhan. Nanti saya akan bawa ke beberapa contoh. Ada contoh 3 lelaki dia mengadu dengan Tuhan macam mana. Ini kita akan tengokkan. Okey, tuan-puan ya? Okey. Kemudian, tengok ya. Lepas tu kita pergi kepada solusi yang ke-6. Okey, kita laju sikit. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Ini disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87-88. Ini semua tahu ni. Iaitu cerita Nabi Allah Yunus yang ditimpa kesulitan, dia berada dalam perut ikan dalam laut yang sangat dalam. Jadi macam mana Allah boleh bantu dia, iaitu dengan dia beristighfar. Tapi bukan beristighfar sajalah, dia gabung 3. Dekat ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Istighfar dekat mana? Dekat inni kuntu minadh zalimin. Tapi sebelum tu dia buat apa? Dia ucap kalimah ni. La ilaha illallah. Ini pun tuan-tuan tolong catat ya. Ini kena banyakkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini di antara zikir untuk keluar pada masalah. Dan banyakkan juga tasbih lah. Adalah ayat dia kata anta subhanaka. Jadi kalau kita bacalah tasbih macam biasa. Subhanallah bihamdihi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Pun boleh juga. Tapi dekat bab ini kita fokus pasal istighfar, pengakuan daripada Nabi Allah Yunus. Lepas tu Allah kabulkan doa dia. Okey. Jadi kita lanjutkan lagi. Kita tengok. Okey.
Ayat ni Allah kabulkan doa dia. Dia keluar daripada wanajainahu. Okey, kita tengok ayat ni. Tengok ayat ni ya. Tengok Tuhan kata apa. Lepas dia duduk kata dalam perut ikan tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu, anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu, tuan-tuan ada kesulitan boleh baca juga tu. Baca banyak-banyak. Lepas dia ucap tu, terus Allah kabulkan. Fastajabna lahu wa najainahu minal gham. Maka kami kabulkan doa dia dan kami selamatkan dia. Dekat hujung tu Allah bagi berita gembira kepada kita. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami juga akan menyelamatkan orang yang beriman. Kami juga akan menyelamatkan orang yang beriman. Allah kata kalau kau buat macam tu pun kami akan tolong, kata Allah. Okey. Kita lanjutkan lagi yang ke tengok dalam hadis. Tapi hadis ni ada setengah para ulama mengatakan hadis ni lemah lah. Tapi walaupun hadis ni dhaif, tapi ayat Quran tadi dah membantu kita faham dekat surah At-Talaq tadi tu ayat kedua. Hadis ini dikatakan Nabi SAW bersabda, sesiapa yang melazimi istighfar, pasti Allah akan menjadikan untuknya kelepasan daripada setiap kesusahan dan daripada jalan keluar daripada setiap kesepitan. Sini, ada istighfar. Jadi kalau tengok anak kita ni banyak masalah kan, kita tengok, kesian tengok anak ni kan, nak bantu macam mana ni kan. Kita pun ada duit juga nak bantu. Kita ajak dekat dia kan. Antara di Zoom sekarang ni dengan dunia pekerjaan yang tak ada, yang ramai, nak kerja pun susah apa semua kan. Rakyat minta pada Allah. Semua rakyat kalau dia kata minta pada Allah, moga-moga Allah baikkan ekonomi, wang ringgit kita naik, bagus kan. Ada pelabur-pelabur masuk. Moga-moga Allah keluarkan kita masalah. Kalau bayangkan, kalau rakyat dia buat macam tu, tetap. Kita ni kadang-kadang kita banyak sangat berpegang kepada teori kita, kepandaian kita. Formula ni lah, buat ni. Kita terlupa kepada Tuhan yang Maha memberi rezeki. Tuhan dah bagi jalan dah dekat surah Talaq tadi tu. Kan termasuk dalam hadis ni. Maka kalau setiap mulut rakyat ni, kalau dia boleh banyakkan istighfar kan, ambillah ayat contoh semua duk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semua ayat sebutnya tu kan, Allah keluarkan kita ni daripada kesusahan jalan kesepitan. Percayalah. Tapi pernah kita dengar ada yang menyebutkan seperti ini, kita dah kena sampaikan kita menjadi ejen kepada perubahan. Okey. Kemudian kita sambung lagi nombor 7. Nombor 7 ni, solusi 7 ni tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan amal soleh ni bukan pada solat. Bukan dengan solat, tapi tuan-tuan bermonolog. Tuan-tuan luahkan apa kebaikan yang tuan-tuan pernah buat dalam hidup. Kalau yang tadi tu kita mengadu masalah kita kan. Yang ini kita kemukakan cerita balik dekat Allah Ta'ala apa kebaikan kita pernah buat. Kita pernah tolong orang ke, kita pernah apa. Apa saja kebaikan pernah kita buat. Ini berdasarkan cerita 3 orang lelaki. Saya ringkaskan dekat sini. Okey. Dekat kisah 3 lelaki ni siapa? 3 lelaki ni cerita dia, nanti boleh baca dekat hadis tu. 3 lelaki ni, diorang ni satu hari tu, ini umat-umat terdahululah. Mereka ni berjalan-jalan. 3 lelaki ni tak tahulah namanya Doremi ke, wallahualam lah. Jadi 3-3 ni dia berjalan, hujan. Jadi mereka duduk dalam gua untuk lindung diri pada hujan. Tiba-tiba batu besar tutup pintu tu. Jadi mereka tak boleh keluar. Nak keluar macam mana? Mana ada WhatsApp, mana ada telefon nak suruh orang datang ambil bulldozer ke, tolak batu tu, pecahkan. Sebab kalau mereka batu tu tak gerak, mereka akan mati dalam tu. Tak ada makanan, tak ada apa. Betul tak? Itulah masalah mereka hadapi. Kalau kita jadi macam tu, contoh kan, duduk dalam gua, tiba-tiba tak ada orang. Macam kita tengok orang sesat dekat hutan kan. Siapa nak tolong kita? Kita belajar Allah. Jadi cara dia macam mana nak buat? Jadi 3 lelaki ni, ketiga-tiga lelaki ni masing-masing dia ada amal-amal soleh mereka pernah buat. Lelaki pertama dia cerita kepada Allah, dia jaga mak ayah dia dengan sebaik yang mungkin.
Laki yang kedua dia cerita, dia jaga iman dia daripada melakukan perbuatan zina dengan sepupu dia. Laki yang ketiga ni, dia seorang lelaki yang jujur, dia pulangkan balik duit gaji staff dia. Oh, tapi tu tak kena baca cerita ni. Cerita ni sangat kagum ketiga-tiga lelaki ni. Tapi saya dah letak dalam nota tu. Kita boleh baca lah. Okay. Saya pendek kan. Okay, boleh baca lelaki pertama, lelaki kedua. Dekat dalam terjemahan tu saya dah letak dah lah. Saya pecah-pecahkan. Ni kisah lelaki pertama. Okay, lelaki pertama. Ya ini yang mereka bertiga tu cadang lah. Dia kata apa, kita ni tak ada jalan keluar ni dari bahaya ni, kata-kata. Kecuali kita kena doa pada Allah ni. Tapi doa macam mana? Mereka doa dengan sebut amal-amal yang mereka lakukan. Boleh ke? Jawapannya boleh. Dengan manusia je kita tak boleh cerita amal kita buat. Dengan manusia jangan cerita. Dengan Allah boleh cerita. Jadi, lelaki pertama ni dia buat apa? Kita bacalah dalam nota tu. Kalau saya baca cerita mak ayah dia, ya Allah, dahsyatnya dia ni. Saya kalau baca cerita mak ayah ni, saya, Allah, rasa malam ni juga nak balik rumah mak gitu. Tak faham tak? Weh, kata baca cerita ni sedih lah buat. Cerita dia ni apa-apa pun buat, dia akan pastikan mak dia dulu, ayah dia dulu. Sebelum isteri dan anak-anak dia. Sampai kau datang baca cerita dia pegang susu mak dia dah tidur tu. Sampai anak dia pegang kaki dia nak minta susu, dia tak bagi anak dia, dahulukan mak ayah dia. Okay, boleh baca cerita tu. Akhirnya dia ceritalah pada Allah. Dia kata, ya Allah, kalau aku jaga mak ayah aku itu betul-betul ikhlas, redha kanamu, ya Allah, kau tolonglah lepaskan masalah kami. Maka pintu tu terbukalah sedikit, batu tu bergerak. Tapi tu tak boleh keluar lagi lah. Laki kedua ni pula dia cerita lah. Dia cerita, dia ada sepupu. Dia nak ambil kesempatan kat sepupu dia tu sebenarnya. Sebab sepupu dia ni, dia kesepitan duit. Dia nak pinjam duit dekat lelaki ni. Lelaki ni syarat kata, okey boleh. Tapi kau kena menyerahkan kehormatan kau. Perempuan tu setujulah mula-mula. Tapi sebenarnya perempuan tu dia cakap dekat lelaki tu, kau tak boleh buat macam ni, Abdullah. Dia kata, melalui jalan pernikahan. Abdullah ni dia dengar nama Allah tu, dia terus tinggalkan perempuan tu dengan duit-duit dia pun dia tinggalkan. Inilah bukti menunjukkan bahawa terdesak macam mana sekalipun tidak boleh berzina. Okey. Nombor 3, lepas dia cerita tu, dia minta lah pada Allah, ya Allah, kalaulah aku tinggalkan perbuatan zina itu semata-mata kerana-Mu, ya Allah, lepaskanlah masalah kami. Terbuka sedikit pintu batu tu. Laki ketiga ni dia ada staff. Zaman dulu mana ada data nak simpan kan, maklumat staff kita dalam sistem, betul tak? Tak ada Hermes-nya kan. So tiba-tiba ada satu staff ni menghilangkan diri. Gaji dia ada, tak ambil-ambil. Maka dia ni, dia buat apa? Dia investkan duit gaji staff dia tu sampai beranak pinak kambing-kambing. Tiba-tiba tak lama kemudian muncul staff dia dulu, ex-staff dia. Dia cakap, bosku, dia kata, bawa balik duit gaji aku dulu mana bos? Bos dia kata apa? Kau tengok tu kambing-kambing yang banyak-banyak tu, itulah duit gaji kau. Staff dia tu sampai tak percaya. Bos jangan mainkan saya, bos. Jangan buat saya macam ni. Mainkan saya. Sebab dia terkejut sebab gaji dia berapa sangat berbanding dengan kambing-kambing yang banyak tu. Berkata, itulah duit kau yang telah diinvest. Akhirnya, banyaklah kambing-kambing. Dia tahu tak? Ex-staff dia buat apa? Dia tak tinggal sekok pun kambing tu dekat bos dia. Bos dia ni tak ada pun claim. Okey, sebelum kau ambil, aku nak claim dulu. Berapa upah pekerja, berapa upah makanan kambing, tak ada. Dia punya jujur tu, akhirnya dia minta pada Allah, lepaskan masalah. Akhirnya, Allah pun bukalah, geraklah pintu batu. Jadi kita pun kena buat macam tu. Macam mana? Kita ceritalah pada Allah. Kita ada masalah apa? Kita ceritalah pada Allah. Ya Allah, aku dulukan, ya Allah, dalam perjalanan ni, nak ke tempat kerja, minyak kereta aku tak ada tau. Dah berkelip-kelip dah, ya Allah. Duit aku betul RM20 je, ya Allah. Tapi waktu aku nak isi minyak tu, adalah seorang hamba ni, dia minta lapar, dia lapar nak makan, ya Allah. Kan? Aku pun berilah RM20 tu, sampai aku tak dapat isi minyak, ya Allah. Kan?
Contohlah kan, cerita pada Tuhan, ya Allah, kalaulah apa yang aku buat itu, ya Allah, aku dahulukan orang lain, ya Allah, sampai aku pun minyak kita sampai habis, ya Allah. Berhenti tengah jalan, ya Allah. Terpaksa minta tolong bantuan oleh semata-mata kerana orang lain, ya Allah. Kau lepaskanlah, kau selesaikanlah, ya Allah, isu apa kenaikan gaji aku ni. Contoh. Tak pada Allah. Okey. Nombor 8. Nombor 8 ni sentiasa tolong orang dalam kebaikan, ya. Jangan berkira tenaga, jangan berkira idea, jangan berkiralah kata orang kena ringan tangan lah. Okey, kena rajin-rajinkan mulut untuk bantu orang. Sebarkan kebaikan. Sebab dalam hadis Allah mengatakan, siapa yang mudahkan orang yang dalam kesepitan, Allah akan mudahkan kepadanya di dunia akhirat. Sebab tu kalau kita nak Allah tolong kita waktu kita sempit, kita kena tolong orang lain waktu kita sempit. Lepas tu dalam hadis lain Nabi kata, Allah sentiasa menolong seorang hamba selama mana hamba itu menolong saudaranya. Ni setengah kita pula, saya tak nak tolong awak sebab saya pun susah. Sebenarnya kita tolong orang lain, tapi ada macam cara lah. Dalam hidup ni sentiasa tolong orang. Jangan berkira waktu, jangan berkira KPI, jangan berkira tenaga, jangan. Sebab apabila kita susah, Allah akan gunakan balik apa yang pernah kita buat tu. Okey, kita lanjutkan. Yang ke-9, kena tengok kembali macam mana hubungan dengan ibu bapa. Kenapa dengan ibu bapa ni? Sebab dalam hadis diriwayatkan dari Bukhari, tapi bukan Sahih Bukhari, dalam At-Tarikh, dan Nabi menyebutkan ada 2 pintu, 2 perbuatan dosa yang Allah akan cepatkan azabnya di dunia, iaitu buat zalim dan mendakai ibu bapa. Sebab tu kalau tengok kerja kita tak lancar, ada banyak masalah, anak-anak kita buat hal, keluarga kita jadi macam dah tak betul, kan, serabut kita, kan, maka antara yang kita kena cari mak ayah. Kalau masih ada lah, cari. Tapi kalau kita dah tak ada mak ayah, kita buatkan kebaikan untuk dia. Ingat balik doa-doa untuk mereka, sedekahkan atas nama mereka, sambung balik hubungan silaturahim, mana-mana hutang ayah yang belum dibayar diselesaikan, mana-mana wasiat mak ayah yang ada ditunaikan. Sebab itu di antara cara dia. Okey, nombor 9, nombor apa ni? Nombor 10, kalau bentuk sakit kena ikhtiar lah. Kena ikhtiar cari ubat lah. Ini kita sedia maklum lah. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Tuhan cakap, jangan campakkan diri dalam kebinasaan. Okay, kita habis 10.45 kan? Doktor, okey. Benar. Okey. Tak apa, kita perlahankan. Okey. Jadi jangan campak diri kebinasaan. Okey. Kemudian ini hadis ya. Kalau orang kata, kalau dulu kan ada orang kata biarlah penyakit ni kan makhluk Allah juga. Kan berapa kita takut pada makhluk? Orang yang macam tu sebenarnya kalau dibaca hadis ni, Nabi kata apa? Larilah daripada penyakit berjangkit seperti mana kamu lari daripada singa. Kalau orang yang cakap macam tu kan, dulu kan zaman COVID kan ada je orang yang kata, buat apa nak takut dengan COVID ni? Buat apa nak lari-lari dengan COVID ni? Patutnya takutkan Allah, bukan takutkan makhluk tu. Cakap dekat dia, saya bawa pergi zoo, awak masuk dalam kandang singa. Awak lari tak singa tu? Pandai pula lari. Kita kata, kenapa lari pada singa? Singa tu kan makhluk. Tengok Nabi sebut, Nabi ajar pada kita. Betul tak riwayat Bukhari? Okey. Tengok ya, Nabi sendiri mengajar kepada kita, jangan tawakal dia. Contohnya kata, biarlah unta ni Allah yang akan jaga unta tu. Tak, Nabi sampai kuarantin. Nampak? Ni kuarantin ni. Jadi kita ni, kena usahalah. Kalau pemerintah kata kena kuarantin, kena COVID, jangan keluar. Kan? Tapi kita ni lah tak peduli. Tengok Nabi kata apa? La yuridul mubridun alal mushid. Janganlah pemilik unta yang sakit menyatukan unta itu dengan unta yang sehat. Unta yang sakit dikuarantinkan, diasingkan dengan unta yang sehat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini pasal PKP. Ini pasal jangan rentas negeri. Tengok, Nabi kata pasal wabak.
Apabila kamu mendengar di satu negeri itu ada wabak, jangan kau pergi masuk tempat tu. Dan apabila wabak tu sudah berada dekat situ, kamu yang ada dekat dalam tu yang terkena wabak, jangan kau keluar untuk melarikan diri. Tapi kita buat apa dulu? Tipu macam-macam. Punya nak rentas negeri. Tengok. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak tak? Ini pasal apa? Merentas negeri. Ya, Nabi sebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya Nabi usaha. Okey. Kalau kita nak cari ubat, jangan sampai punya nak sembuh, jangan cari yang haram lah ya. Jangan cari ubat yang haram pula. Contoh Nabi kata dalam hadis dia, Allah Ta'ala menciptakan penyakit dan ada ubatnya, maka berubatlah. Janganlah berubat dengan yang haram. Maknanya dalam hadis ini menggalakkan kepada kita berubat. Tuan-tuan, walaupun para ulama bincang, kalau kita sakit, kita wajib ke berubat? Kalau ambil kisah perempuan kulit hitam tu, memang dia tak nak sembuh. Tapi kalau kita tengok keadaan, kalau penyakit kita ni menyusahkan orang lain, penyakit kita ni menyebabkan penyakit yang boleh berjangkit, maka ambillah jalan untuk sembuh. Ikhtiar. Seperti mana hadis ni. Orang macam kita ni memang perlu kepada ikhtiar. Banyak dalil pun, hatta dalam Quran pun minta sembuh. Contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub kan, walaupun ayat itu dia tak minta sembuh, tapi dia mengadu pada Tuhan kan. Dia katakan, Ani masaniyad dur, sesungguhnya aku telah ditimpa kemudaratan. Allah sembuhkan tak dia? Allah minta dia pijak, hentak kaki dia dekat bumi kan. Maknanya penyembuhan. Okey, itu pun sunnah. Okey, boleh baca lah, yang ni tak apa kita tinggalkan. Okey, nombor 11. Yang ini yang kalau dalam nota tu apa, nombor 10 kan. Di nombor 11. Nombor 11 ni kita berdoa kepada Allah. Nak doa macam mana? Inilah tajuk kita dia, berjuang dengan doa. Okey, berjuang dengan doa ni. Okey, sebenarnya dia dah sentuh tadi. Solat tadi pun sebenarnya dalam solat tu ada doa sebenarnya ya. Okey, berdoa kepada Allah ni, jadi kita faham. Okey, hadis ni Nabi ingatkan kita, apa-apa pun hajat minta kepada Allah, sekalipun tali kasut putus. Apa maksud dia? Nabi nak kata sekecil-kecil perkara, pergi minta pada Allah. Pernah tak tuan dengar orang doa, tali kasut, tapak kasut dia tercabut? Ada tak dia doa? Ya Allah. Kan? Sebenarnya Nabi nak bawa contoh, hatta benda yang simple macam tu pun pergi minta pada Allah. Okey, bergantung pada Allah. Okey. Saya nak ajar kepada tuan-tuan dan perempuan cara nak jampi, nak ubat diri sendiri. Kalau kena darah tinggi, kalau kena kencing manis, kena penyakit jantung ke apa, ubat yang konvensional tu janganlah tak makan pula lepas ni. Itu kena teruskan makan. Okey, macam ubat sakit gout, tegang urat ni, kan, demam. Lepas ni jangan tak makanlah paracetamol. Kena makanlah Panadol ke apa ke. Okey, itu pun usaha juga. Tapi kena berpegang, ubat itu tak boleh menyembuhkan apa-apa. Allah dia boleh sembuhkan. Tetapi mari kita cuba ubat melalui jampi. Ini untuk diri sendiri. Okey, sakit kepala. Okey, kalau sakit kepala, letak tangan tu dekat kepala. Sakit perut, pegang perut. Sakit kaki, pegang kaki. Kalau sakit hati, aku peganglah dekat hati tu. Okey. Ni doa dia. Nabi pernah ajar kepada Uthman bin Abi Al-As As-Saqafi, kena baca bismillah 3 kali. Nabi sebut dalam hadis tu, mula-mula Nabi kata apa? Tengok ya. Letakkan tanganmu pada bahagian tubuhmu yang sakit. Okey. Kalau sakit kepala ni, migrain keras kepala ni, kita kalau sakit kepala ni, ya Allah kan. Betul tak? Jadi pegang kat kepala tu. Ucap apa? Bismillah 3 kali. Ini ada ayat dia tadi. Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Lepas tu baca 7 kali yang ini. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ulang 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. 7 kali. Boleh baca dekat dalam terjemahan dia lah. Ya. Hadis
riwayat Muslim. Okey. Elok juga kalau tuan baca Al-Fatihah lah. Baca Fatihah boleh, selawat boleh, apa tu baca zikir ni. Okey, untuk ubat diri sendiri. Nanti kalau orang tanya, jampi serapah apa tu? Kan duk ngurut kaki tu kan. Kebas kaki. Kaki. Jampi, cakap kat dia. Dengan izin Allah sembuh. Okey. Yang ni pula, kalau kita nak ubat orang lain. Nak ubat anak, cucu. Ubat dulu. Jampi dulu. Boleh ke jampi? Sunnah ke? Sunnah. Tengok Nabi ajar apa. Okey, pertama, cerita dia macam ni. Okey, Nabi pernah jampi orang sakit begini. Okey, yang pertama, cara kita nak baca doa, kita baca doa ni lah. La ba'sa tuhurun insya-Allah. Ni Nabi ziarah orang sakit, Nabi baca doa ni. Okey, tak apa. Semoga penyakit ni menyucikan kamu. Okey, itu nombor 1. Lepas tu, teruskan baca doa ni 7 kali Yang ni 7 kali. 7 kali. Kalau dibaca ni 7 kali, kata Nabi, melainkan Allah akan menyembuhkan orang itu dari penyakit tersebut. Macam mana? 7 kali tu. As'alullahal azim rabbal arshil azim ay yashfiyaka. Baca doa tu 7 kali Okey, boleh baca terjemahan dia. Okey, lebih tak apa, tapi kamu jangan kurang dari 7. Lepas tu, satu lagi doa, yang ini kalau boleh diusap-usapkan tangan kanan kita pada orang sakit tu. Pegang perut, letak kat perut dia. Kan? Kepala, pegang kepala dia. Kalau tangan tu, usap. Okey. Baca doa ni. Ni. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Boleh baca dekat terjemahan dia Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini paling kurang sekali. Tapi saya ada tambah lagi satu bacaan. Tapi nanti saya kena bagilah nota terbaru ni. Nanti saya akan beri kembali nota yang baru ni Okey. Yang ini. Okey. Yang ini macam mana Jibril ubat Nabi. Boleh baca juga doa ni. Doa Jibril mengubati Nabi SAW. Boleh baca sini. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yashfika bismillahi arkika. Kalau tak boleh hafal, tengok kertas lah. Lepas tu baca terjemahan dia. Diulang depan dia bismillah, belakang dia bismillah. Ini doa Jibril kepada Nabi, hadis riwayat Muslim. Ini semua hadis yang sahih. Cuba buat. Okey. Lepas tu, satu lagi, yang ni saya baru tambah lah. Boleh baca juga kat sini. Bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idha hasad wa syarri kulli dhi 'ainin. Ni pun boleh baca. Hadis ni hadis riwayat Muslim. Kenapa kita jumpa Nabi sebut penyakit hasad, penyakit ain? Tuan-tuan, kadang-kadang penyakit tu sebenarnya bukan penyakit yang penyakit biasa tau. Sebab tu kadang-kadang doktor kata tak jumpa apa sakit ni. Tapi dia boleh lumpuh, dia boleh tak berjalan. Sebenarnya kadang-kadang daripada penyakit ain. Ain ni maksudnya pandangan mata. Tuan-tuan, memang ada terbukti di jampi orang tu boleh berjalan. Sebab dia kena penyakit ain. Apa tu penyakit ain? Penyakit ain ni maksudnya orang tengok seseorang yang dia kagum, yang pertama walaupun dia tak dengki, tapi dia tak ucap keberkatan kepada orang itu. Situasi yang kedua, dia dengki. Kalau orang yang ditengok itu dia tak ada pendinding, dia boleh jatuh. Dia boleh jatuh pingsan, dia boleh jatuh lumpuh. Banyak dalam sejarah. So boleh baca doa-doa zikir ni. Baca. Okey. Kemudian, tak apa, nanti saya bagi nota ni kembali nanti. Okey. Habis. Lepas tu yang ni doa Nabi Musa semua tahu Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ni ulang.
Lepas tu satu lagi doa mudahkan urusan. Ni doa Nabi baca tu, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla in syi'ta ja'alta hadana sahla. Okey. Doa ni doa ketika sedih, tolong baca doa ni. Ni doa Nabi. Dia semua saya bawa semua dalam hadis. Dan doa Nabi sedih boleh baca doa ni, panjang sikit lah. Tapi bacalah. Daripada mula sampai hujung. Lepas tu tengok terjemahan dia. Tengok terjemahan dia. Ya, ni doa Nabi baca ketika Nabi sedih. Nabi pun sedih tau. Nabi lagi sedih. Pernah tahun-tahun Nabi sedih sangat. Tapi Nabi ada Allah. Kita kena tiru macam Nabi. Nabi berdoa pada Allah. Ikhtiar dengan doa. Berjuang hidup dengan doa tu. Okey. Ada sahih riwayat Ahmad. Okey. Nombor berikutnya doa Nabi ketika Nabi dalam keadaan yang nanti kesedihan. Oh, saya ulang 2 kali ni. Okey, kalau boleh yang ni. Yang ini sebenarnya doa Nabi dalam kesusahan. Baiki bukan kesedihan tapi dalam kesusahan. Di kesedihan Nabi dalam keadaan susah. Susah, Nabi baca doa ni. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbil ardi wa rabbul arshil karim. Kita baca doa ni, moga-moga Allah memberikan kita keluar daripada kesusahan, kesepitan bagi pada Allah. Baca doa ni. Tapi kalau boleh fahamkan juga. Hadis riwayat Bukhari Muslim ni. Okey. Kemudian saya ada tambah doa para pemuda gua tu. Ini pun jangan lupa bacalah. Yang suratul Al-Kahfi ayat 10 tu. Jangan baca ayat 10 tu, baca dia punya potongan ayat ni dekat Rabbana tu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ni bagus baca. Allah akan bantu dalam kesulitan seperti mana pemuda gua itu perlukan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Tengok dia punya hasil doa tadi tu, Allah tidurkan mereka 309 tahun. Tengok berkatnya doa ni. So boleh baca ya. Okey, boleh baca. Okey, kemudian kita sambung lagi. Ni saya tak masukkan kan, tapi boleh masukkanlah. Solusi yang ke-12, banyakkan zikir kepada Allah lah. Banyakkan zikir. Zikir dekat sini, zikir macam subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar lah. Terutama, okay, kenapa dengan zikir jadi solusi? Sebab kita pun tahu, dalam surah Ar-Ra'du, ayat 28, Tuhan kata zikir boleh menenangkan hati. Menenangkan hati. So baca. Antara zikirnya apa? Banyakkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Termasuklah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau baca yang la ilallah daula syarika lahul mulku tu pun bagus. Itu pun boleh. Okey. Kemudian pendekkan, ini penerangan dia. Okey, yang ke-13 yang sepatutnya memang kena masukkanlah banyakkan selawat dan salam kepada Nabi. Sebab ada sahabat ni namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia pernah tanya kat Nabi nak selawat banyak mana, dia kata. Nabi dia pun cakaplah, akhirnya dia buat macam mana tahu? Akhirnya dia kata kalau macam tu aku nak doa semua selawat. Contohnya macam ni. Kalau dia nadah tangan, dia doa tu selawat je. Dia kata daripada mula sampai hujung aku nak selawat je. Lalu Nabi cakap apa pada dia? Nabi kata kalau kau buat macam tu, Allah akan dicukupkan keperluanmu. Akan dicukupkan semua keperluanmu. Nampak tak? Apa yang kita tak cukup lagi? Mungkin kita sempit. Mungkin kita ada. Moga-moga Allah dengan rahmatnya turun kepada orang yang berselawat ni, Allah akan cukupkan kita. Lapangkan kita. Tenangkan kita. Wujud kita. Boleh tak selawat kan? Salam. Nak baca selawat apa? Ada banyak bentuk selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu saja yang dapat saya kongsikan untuk malam ni. Moga-moga tuan-tuan dapatlah dia punya apa? Tuan-tuan dapatlah apa ni? Semua solusi-solusi tersebut, insya-Allah. Ada 13 sebenarnya boleh bincang lagi beberapa solusi. Tapi cukup dengan kadar ini. Moga-moga kita dapat
apa mendamaikan hati kita, menenangkan jiwa kita, sanubari kita, dan kita jadi satu manusia yang kuat lah. Manusia yang kuat, manusia yang cinta pada takdir, manusia yang yang merasa dirinya bertuhan. Wallahu ta'ala alam. Ada apa pertanyaan, persoalan? Terima kasih Fadil Ustaz. Jadi saya buka ambil masa sikit Ustaz. Kita buka Ya. kalau ada barang Ah, sebab siri berdamai dengan ujian dan berjuang dengan doa kita tamat hari ini, siri kedua. Alhamdulillah banyak kita belajar. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang nak tanya, ada sebarang kemusykilan, nak ajukan pada Ustaz, silakan ya. ah. Nak chat boleh ataupun nak terus tanya pun boleh. Boleh lah ambil peluang ni bertanya. Sementara kita Ustaz tak mengantuk lagi ni. Okay. Kita ada buat live di FB atau di YouTube Kita plan nak buat tapi kita tak buat sebab hari ni kita sebenarnya dah buka slot besar sikit daripada hari tu. Yalah, okay. Okay. Jadi kalau tak ada saya tanya dulu Ustaz. Yang macam saya tanya Ustaz hari tu lah. Saya nak sebab kita punya takdir tadi ditetapkan dan tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi soalan saya, sebab kita selalu baca dalam Al-Quran dalam hadis, kita disuruh berdoa untuk adakah dengan berdoa tu kita boleh macam beriktikad yang dengan berdoa bersungguh-sungguh tu mungkin boleh takdir kita tu boleh diubah ke atau boleh dibaiki ke atau takdir tu boleh jadi lebih baik ke? Macam mana tu Ustaz? Sebab saya rasa ada ayat-ayat tu kata kita disuruh berdoa, Allah akan perkenankan doa kita. Okay. Tak faham maksud dia? Maksudnya kalau kita baca Al-Quran, kita kan banyak Allah kata berdoa kepada aku akan memperkenankan Betul. doa kita. Lagi satu, adakah takdir kita boleh diubah dengan berdoa sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya, seyakin-yakinnya yang Allah boleh mengubah sesuatu musibah atau ujian tu. Okay. Ataupun Allah kalau tak ubah, Allah boleh baiki dia. Sebab semua atas kehendak Allah kan, bukan atas kita cuma mampu memohon sebab kita pun tak tahu takdir kita macam mana. Itu soalan. Okay. Sekejap ya, saya bentangkan tajuk doa. Tadi soalan satu lagi tadi tu apa mula-mula tadi? Mula-mula Allah suruh kita berdoa pada Allah akan memperkenankan doa kita. Yang kedua, adakah dengan kita beriktikad berniat dengan bersungguh-sungguh dengan berdoa dapat mengubah takdir kita ataupun Allah dapat diperbaiki takdir kita? Okay, nampak tak nota saya bentang 13 kelebihan doa ni? Nampak Ustaz? Okay, kejap. Nanti saya boleh bagi juga nota ni. Okay, kejap ya. Kita tengok dekat doa tadi. Doa ya. Doa, okay. Sebenarnya, memang salah satu daripada fungsi doa ni, tengok dekat sini ya. Nombor 8, nampak nombor 8 ni? Ke saya nak besar? Okay, kita besarkan sikit ya. Okay, kalau kita baca dekat nombor 8 ni, dengan 8 saya besarkan sikit lah. Okay, kita buka lah terus senang Okay, nombor 8, memang doa tu boleh menolak bala sebelum turun. Memang Allah takdirkan dia akan turun, tapi sebelum turun dia boleh disekat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan bahawa la yuraddul qadara ila du'a'u. Tidak ada yang dapat menolak al-qadar melainkan doa. Okey, betul tak? Maksudnya doa boleh menolak qadar al-qadar tu, takdir tu. Okey, satu lagi hadis Nabi kata balak ni juga boleh diangkat walaupun dah diturunkan malapetaka tu boleh diangkat juga melalui doa lah. Tapi yang tadi tu sesuai lah. Doa boleh menolak al-qadar. Jawapannya adalah ya. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita belajar takdir, dia mesti dikaitkan dengan takdir telah tertulis. Okay. Takdir berdasarkan kepada ilmu Allah. Takdir dia mesti bergantung kepada kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Maksudnya Allah yang tetapkan, dia berkehendak untuk dia jadikan ataupun sebaliknya. Boleh faham tak? Sebab takdir tu dia yang tetapkan. Tapi Tuhan tu juga dia maha berkehendak.
Berkehendak tu dia boleh memilih mana yang dia hendak jadikan. Boleh faham tak? Okey. Ada satu ayat Quran tu, saya tengah cari ayat Quran tu. Okey. Kalau tuan-tuan tengok dekat surah, kejap. Dia ada satu surah. Dekat surah Ar-Ra'du, ayat nombor 39. Sekejap saya, surah Ar-Ra'du ayat 39, kita tengok sekejap. Ini pasal takdir, surah Ar-Ra'du surah ke-13, ayat nombor 39. Ini dalil menunjukkan Allah Ta'ala ni dia dah tulis. Takdir itu telah tertulis. So dia boleh jalankan, dia boleh padam. Ayat nombor 39. Tengok dekat ayat nombor 39 tu. Jumpa tak ayat dia? Dekat muka surat nombor 254, surah Ar-Ra'du surah nombor 13. Okey. Ayat dia tu Allah mengatakan apa? Ayat dia Allah mengatakan Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dikehendakinya dan dia juga menetapkan apa yang dikehendakinya. Ada faham tak maksud dia? Okey. Ya, dah jelas maksud dia apa sekejap. Okey. Sekejap ya. Okey, ada para ulama kata yang tak boleh diubah macam memang Allah tetapkanlah, macam mati, hidup, bahagia tak bahagia tu memang yang tu memang sudah takdir lah, kita faham yang empat tu. Saya betul Allah boleh buatlah panjang umur ke dan sebagainya. Okey, boleh faham tak? Murah rezeki ke, tak murah rezeki ke. Okey itu takdir. Apa tadi tu, pasal apa satu lagi? Panjang umur apa dia doktor? Ya itulah yang saya tanya pasal sama ada takdir tu boleh diubah dengan doa. Lagi Betul. satu kita selalu dengar bila kita sakit banyakkan bersedekah sebab dia dapat mengubat sakit kita. Seperti kita selain kita ambil rawatan lah. Okey. Sekejap. Saya tunjukkan tajuk sedekah sekejap ya. Saya bagi nota sekejap. Sekejap ya. Tajuk sedekah. Jawapan dia betul. Okay. On the way tu ada soalan apa-apa tak? Saya nak tanya. Jika ada soalan ke sahabat-sahabat? Sahabat-sahabat. Okey. Sekejap saya paparkan dekat semua sedekah ni tajuk nota sedekah Okey, nampak tak nampak nota sedekah ni? Nampak Ustaz? Kelebihan sedekah ni dekat sini. Dia dekat. Ni. Dekat nombor 7. Sedekah memang ada riwayat boleh mengubati penyakit jasmani. Daripada banyak kelebihan sedekah tu, jasmani. Jasmani macam mana? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Syekh dalam At-Tathawwuq. Riwayat Abu Syekh mengatakan, dawu mardakum bis-sadaqah. Ubatilah orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Sebab apa tau? Para ulama mencari alasan tau. Antaranya duit yang kita ada tu sebenarnya itulah punca kepada kita boleh jatuh sakit. Duit tu kadang-kadang itulah punca kita buat dosa. Kadang-kadang. Tapi sedekah ni juga dia sebagai amal soleh lah. Sedekah ni bukan untuk orang sakit je. Kalau kita nak bertaubat pun digalakkan kita turut bersedekah. Pun sunnah Nabi SAW. Okey. Itu kan soalannya? Betul Ustaz. Okey. Sekejap. Nampak ni apa ni halus ni? Ada, tak nampak lah ada kawan share ke ni? Dia share Okey. tu lah ayat dia tu. Okey. Jadi okey, kalau saya rasa mungkin sebab ini penjelasan Ustaz sangat jelas. Sangat jelas dan sangat banyak. Jadi saya rasa mungkin kita pun dah semakin faham insya-Allah. Jadi kalau tak ada sebarang soalan,
Okey, kalau tak ada soalan Ustaz, kita mungkin boleh tutup majlis kita Ustaz dengan sedikit doa sebelum kita bersurai dan seterusnya dengan tasbih kafarah dan suratul As. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahul ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Allahu ya Rahman, Allahu ya Rahim. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, rakan-rakan kami dan seluruh kaum muslimin sama ada hidup yang ataupun telah mati meninggalkan kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan sebagaimana yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, perlindungan daripada sebarang keburukan seperti mana yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu, Ya Allah, kurniakanlah keberkatan, kebaikan yang banyak, faedah yang banyak kepada apa yang telah kami pelajari pada siri yang pertama pada minggu lepas dan juga pada malam ini, Ya Allah, siri yang kedua untuk kami memahami tentang hakikat ujian, masalah musibah yang telah pun diaturkan olehmu, Ya Allah. Apa yang kami pelajari ini, Ya Allah, Engkau berilah kefahaman yang jitu, bimbinglah kami, Ya Allah, untuk kami mengikuti segala apa yang telah kami pelajari. Engkau berilah kami, Ya Allah, akan petunjuk dan bimbinganmu, Ya Allah, hidayah taufiq. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, bersihkanlah hati-hati kami daripada sifat-sifat kotor, sifat-sifat yang berpuji, Ya Allah. Kerana sifat-sifat itu boleh menutup pintu ilmu-Mu, Ya Allah. Kerana ilmu-Mu, Ya Allah, adalah cahaya. Dan cahaya tak akan masuk kepada hati-hati yang kotor, Ya Allah. Ya Allah, Engkau kurniakanlah kebaikan, kurniakanlah ganjaran pahala kepada penganjur kami, Ya Allah, yang telah menganjurkan dua siri untuk kami memahami tajuk pada malam ini, Ya Allah. Juga Engkau kurniakanlah ganjaran, Ya Allah, kebaikan kepada sesiapa yang mengikuti pengisian ini, Ya Allah, sama ada secara langsung dan tidak langsung, Ya Allah. Ya Allah, Engkau ajarkan kami apa-apa yang kami tak tahu tentang Al-Quran. Engkau fahamkanlah kami apa-apa yang kami belum faham tentang Al-Quranul Karim. Engkau jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam dada kami, sebagai pelenyap kegelisahan kami, Ya Allah, sebagai ubat bagi hati-hati kami, Ya Allah. Menjadi syafaat kepada kami dalam kubur, Ya Allah. Dari syafaat kepada kami di akhirat nanti, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.